علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعنا بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan salat subuh secara berjemaah. Ya, Alhamdulillah, antara ramai-ramai orang Bintulu ni tuan-tuan, kita ni ditakdirkan Allah dapat salat subuh berjemaah. Nikmat yang paling besar dalam dunia ni bila kita ni dikurniakan dua benda: dapat sembahyang berjemaah dan juga dapat sembahyang sunat qabliyah subuh. Ya, Nabi kata raq'atai al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh ni dia punya pahala besar lebih daripada dunia dan seluruh isi kandungannya. Ya, dua rakaat qabliyah tu tuan-tuan, dia punya nilai lebih mahal daripada dunia. Bukan Petronas Bintulu tuan-tuan. Ya, dunia tak dapat menandingi kehebatan sembahyang sunat qabliyah subuh. Ya, Alhamdulillah, insya-Allah kita dikurniakan pahala yang besar. Dan nak jadi orang kaya ni, maintain aja, jaga je sunat qabliyah subuh tu, jadilah kita kaya di dunia dan hari akhirat insya-Allah. Kerana Nabi kata, "Wa man ata salata subhi fil jama'ati fa ka'annama qama laila kullahu." Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, pahalanya seperti qiyamul lail sepanjang-panjang malam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali ucapkan terima kasihlah atas pihak masjid yang sudi menjemput ana pada pagi ini, dan kepada jemaah yang Alhamdulillah ramai pada pagi ini. Dan saya rasa di tempat kami pun, kalau hari kerja tak ada kuliah subuh, dekat Bintulu hari kerja ada kuliah subuh, kira canggih korang lagi lah. Lagi hebat orang Bintulu ni pada orang Semenanjung tuan-tuan ya. Dan saya dipahamkan menjadi tiap-tiap hari ada kuliah subuh. Lagi canggih tiap-tiap hari. Masya Allah ya. Ini tanda Islam nak menang dekat Bintulu insya-Allah. Amin. Tuan-tuan semua, jadi pada pagi ini anda nak berkongsi satu hadis dengan tuan-tuan semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut di hari akhirat besok, Nabi kata, tadnu syamsu ala ru'usi ahadikum qadra milin. Nabi kata bila kita berada di padang mahsyar besok, matahari akan turun sekadar mil. Mil ini mengikut setengah ulama kata sejauh satu batu. Matahari akan turun sejauh satu batu atas kepala kita. Jauh ke dekat tu tuan-tuan? Dekat ya. Matahari yang sekarang berada beratus ribu batu atas kepala kita pun kita rasa panas, apatah lagi di padang mahsyar turunnya sekadar satu batu. Ada ulama lain mengatakan al-mil dengan makna sejengkal turun matahari di atas kepala manusia. Maka Nabi kata ketika itu manusia akan tenggelam dalam peluh masing-masing. Ada yang tenggelam sampai betis, ada yang tenggelam sampai lutut, ada sampai peha, ada sampai dada, dan ada yang tenggelam dalam peluh peluh dia sendiri. Maka dalam keadaan manusia yang amat panik, yang amat susah, panas yang amat menggelegak ni, maka Rasulullah SAW kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Nabi kata ada 7 golongan di padang mahsyar besok yang Allah beri kepada naungan arash, yang tidak ada naungan, tidak ada payung kecuali payung Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. 7 golongan. Nabi sebut yang pertama, imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajidi
ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بيمينه فلا تعرف شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nabi kata 7 golongan yang akan mendapat naungan arash ketika matahari turun sekadar sejengkal ataupun sekadar satu batu di atas kepala manusia. Dalam keadaan susah begini, ada 7 golongan yang Allah selamatkan. Yang pertama Nabi letak imamun adilun. Imamun adil. Imam bukan mana imam masjid, imam surau, tuan-tuan ya. Pemimpin yang adil. Kalau dalam keluarga, suami, ya, kalau kita nak tengok pada kecil lah, yang bahagian kecil dalam keluarga, suami yang adil. Kita sebagai mak bapak kena berlaku adil kepada anak-anak kita. Contohlah kalau anak kita 8 orang, mesti dalam 8 orang ni ada seorang yang kita sayang. Ataupun anak kita 10 orang, mesti dalam ramai-ramai ada yang paling kita sayang. Tapi kita sebagai manusia, Nabi ajar segi zahir kita kena tunjuk kita sayang kepada semua anak-anak kita. Tapi dalam hati ni ada 2 orang yang paling kita sayang. Benda dalam hati tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ataupun mungkin ada di antara tuan-tuan ni yang ada pasang cawangan, 4 cawangan. Tu kira berani sangat lah tu tuan-tuan. Nak pasang 2 pun tak nak berani, ya. Ini 4 orang dia ada. Dalam 4 ni mesti ada yang paling dia sayang, tapi dia tak boleh zahirkan, dia tak boleh tunjukkan aku paling sayang yang nombor 3. Dia tak boleh buat macam tu. Menjadi fitnah di antara isteri-isteri dia. Segi zahir dia wajib berlaku adil, ya. Jadi kalau tengok dalam keluarga, imamun adil, suami yang adil, makna mendidik anak, mendidik isteri. Anak isteri itu merupakan ujian Allah kepada kita. Tuan-tuan semua ada anak isteri, ada anak perempuan belaka. Anak perempuan yang kita sedia maklum, bila dah balik wajib tutup aurat, jaga aurat dia. Nabi kata, ya Fatimah, idza balagatil mar'atul mahid fala yajuzu an yura illa hadha wa hadha. Nabi buat macam tu. Nabi kata, Fatimah, orang perempuan kalau dah balik tidak boleh dilihat illa hadha, kecuali ini. Nabi tunjuk muka, wa hadha, dan ini, maknanya tangan sahaja boleh nampak, ya. Sebab tu anak dara kita ni tak boleh tuan-tuan pakai baju t-shirt, kan, pakai baju, kadang tudung pakai, tapi pakai baju t-shirt, pakai seluar jean apret, ya. Tak boleh, tak sah tutup aurat macam tu. Syarat tutup aurat ni mesti memakai pakaian yang tidak menampakkan bentuk badan. Itu satu, ya. Kemudian warnanya warna gelap, warna yang tidak menampakkan warna kulit. Lepas tu mestilah labuh. Jadi benda-benda macam ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita mak bapak biar je anak bini kita ni dalam keadaan tak menjaga aurat. Itu kalau dalam keluarga. Dalam jabatan kerajaan sebagai contoh, sebagai seorang ketua jabatan, bos, manager ke benda ke, nama ke CEO ke, dia mesti pastikan staff dia ni jaga. Kurang-kurang dia bercakap, sembayang jaga, waktu sembayang pergi sembayang. Ada dekat tempat kita orang tu, ada satu pejabat tu, diwajibkan staff dia menghadiri kuliah duha. Siapa tak masuk kuliah duha, dibuang dia punya apa benda tu, dia punya point-point dia tu, ya. Jadi nak dapat bonus tu payah. Dia orang ni hantu-hantu bonus semua ni, kan. Tak pergi kuliah tak dapat bonus, jadi pergilah kuliah walaupun tak ikhlas, kan. Tapi tak apa, sekurang-kurangnya bos dia tu, dia fikir dia tak mampu nak berdakwah, dia mampu bagi kerja, kan. Tapi ilmu yang mesti ada pada staff dia kena ada, wajib. Maka diwajibkan staff dia ni datang kuliah duha. Lepas tu kalau orang perempuan interview dekat pejabat dia tu, syarat pertama mesti tutup aurat, mesti pakai tudung. Kadang-kadang ada je orang datang minta kerja tak pakai tudung. Dia kata apa tau? Dia kata anak interview, dia kata kalaulah syurga Allah yang maha hebat tu, syurga Allah yang amat hebat luar biasa, takkan boleh masuk kecuali orang yang jaga aurat.
ketika di atas dunia, yang menutup aurat, yang pakai tudung, baru boleh masuk syurga. Ini aku punya syarikat, apa benda sangat syarikat aku ni, kan? Kau ingat gaji mahal sangat ke syarikat aku? Jadi kalau Allah yang maha hebat, yang syurga yang maha luas itu pun tidak menerima kecuali orang yang menutup aurat, apa tak lagi syarikat aku ni. Jadi kalau kau nak kerja dengan aku, wajib tutup aurat. Kan canggih macam tu, tuan-tuan. Maka pemimpin macam ni insya-Allah ada harapan di padang mahsyar besok. Itu kalau dalam jabatan. Kalau dalam negara, dalam negeri, lagilah berat. Makin besar jawatan kita, makin panjang soalan di padang mahsyar. Sebab tu tuan-tuan, orang yang menjadi wakil rakyat, jadi YB, jadi MB, jadi Perdana Menteri, jawatan ini bala sebenarnya tuan-tuan. Bukan benda yang kita nak seronok. Kadang-kadang orang sanggup bergaduh, berbalah pasal nak pegang jawatan YB, MB, apa, TNB ada orang nak? Kan? Tak nak pula kan? Contoh, berebut orang. Padahal setiap kali tinggi jawatan kita, makin teruk soalan kita di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu kata apa? Wallahi demi Allah, aku bimbang di hari akhirat besok, seekor keldai akan bangkit di padang mahsyar dan mendakwa aku di hadapan Allah. Ya Allah, Umar tak baiki jalan. Ada satu jalan dekat Iraq berlopak, lalu keldai ni jatuh dalam lopak tu. Dia jalan-jalan berdebab jatuh dengan sebab ada lopak. Umar kata, aku bimbang besok di hari akhirat keldai ini akan mendakwa aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu zaman Umar bin Al-Khattab. Zaman tidak ada kecanggihan macam sekarang. Kita dengan petrol, dengan gas, dengan apa, jalan macam dekat Baghdad tuan-tuan. Berlobang sana, berlobang sini, macam bau lepas kena bom, kan? Jadi nak sebut betapa orang dahulu di zaman Nabi SAW amat bimbang perkara macam ni. Sebab tu jawatan MB, jawatan YB, jawatan Perdana Menteri, jawatan yang tak sepatutnya direbut, kecuali kalau orang yang naik itu orang yang tidak thiqah, yang tak nak jaga Islam, yang tidak adil, maka wajib kita pilih pemimpin yang adil. Sebab Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, "Iza wusidal amru li ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau diberikan amanah kepada orang yang tak layak, maka kau tunggulah saat kehancurannya. Tuan-tuan semua, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, yang melaksanakan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala, layak untuk mendapatkan naungan arasy di padang mahsyar besok. Hukum zahirnya, kalau hari inilah situasi pada hari ini, kita nampak antaranya ialah Sultan Brunei tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia bersungguh untuk melaksanakan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang duduk dekat Bintulu ni, yang bersempadan dengan Brunei, hanya lebih kurang dalam 4 jam perjalanan boleh sampai ke Brunei, sepatutnya berasa gembira duduk Bintulu. Pasal apa? Tuan-tuan berjiran dengan sebuah negara yang nak melaksanakan hukum hakam Allah secara sepenuhnya. insya-Allah keberkatan Brunei ni berjangkit ke dalam Bintulu, Sarawak, insya-Allah. Amin. Tak mustahil tuan-tuan, entah-entah lepas pada Brunei, Sarawak laksanakan hudud. Tak mustahil. Ini keberkatan. Kami minta sangat benda-benda macam ni di Selangor, di Kelantan, di negeri-negeri yang dikuasai oleh umat Islam. Bukan dah sampai masanya, sepatut dah lama dah kita melaksanakan segala hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu imamun adilun, pemimpin yang adil ini besok akan mendapat naungan arasy ketika mana matahari turun sekadar sejengkal. Itu yang golongan yang pertama. Yang kedua, Nabi sebut, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang dibesarkan dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Daripada kecil diajar dengan pengajian agama, daripada kecil sampailah ke tua. Sebab tu Nabi kata nasya'a fi ibadati rabbih, daripada kecil dibesarkan sampai ke tua dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan, penting kita hantar anak-anak kita mengaji agama, penting sangat. Sebab masa depan kita ni, ataupun masa depan anak kita, bukan di dunia tau, di hari akhirat besok, masa depan yang sebenar. Tapi saya ingat dulu zaman 80-an, kalau kita mengaji agama tuan-tuan, orang tak pandang kita ni. Orang ngaji agama ni tak ada kelas lah sebenarnya.
Senang cerita, saya dulu masa budak-budak, saya orang KL, bila balik beraya, saudara mara tengok aja, kita orang lain pergi beraya pakai songkok, pakai sampin, baju Melayu. Saya macam ni, pakai jubah kan. Dia tengok ni mana punya geng ni, dia kata. Lepas tu saudara saya tanya, dia tanya kat mak saya lah, anak kau ni belajar kat mana? Mak saya kata, kau tanya aku pula. Kau tanyalah dia kan. Lepas tu dia tanya saya, kau belajar mana? Saya pun jawab, belajar sekolah pondok. Sekolah pondok? Nak makan apa anak kau besok? Tu dia punya apa kata, persoalan. Anak kau ni besok nak makan apa? Bila sebut sekolah agama, tanya nak makan apa. Aku masa tu budak-budak lagi, tak pandai menjawab, tuan-tuan. Kalau aku pandai jawab, aku kata apa? Makan nasi lah bodoh. Tu jawapannya. Tanya nak makan apa. Kambing yang tak ada SPM tu boleh hidup, tuan-tuan. Bahkan harga kambing tak pernah jatuh sejak zaman Nabi sampai sekarang. Macam action sangat kau tu, ya. Kau tu kalau mati tak ada harga, kau tu tak. Kambing tu ada harga. Lembu mana ada SPM. Tengok harga lembu berapa kan, beratus, beribu harga lembu. Kalau lembu tu orang sembelih, tuan-tuan, daripada A sampai Z berebut orang kan. Kalau orang Jawa, kulit lembu pun dimakan, tuan-tuan, ya. Terperanjat lembu tu, kulit aku pun orang makan. Kata apa? Itu belum ekor lembu lagi. Berebut Tok Imam, Tok Siak, Tok Bilal. Cop mam, ini telur pula. Di ekor lembu tu aku punya. Mana acik tahun lepas Imam dah dapat dah. Kalau kau tak bagi, boykot, kau jangan main. Padahal ekor lembu tu, tuan-tuan, buat wiper bontot je. Preh. Pada berak tu, preh macam tu je. Tapi semangkuk berapa harga? RM6, kau tahu tak? Tu lembu aku nak cakap. Itu belum telur lembu lagi, berebut telur lembu. Kita kalau mati, ada orang berebut telur kita, tuan-tuan. Cakap banyak kau. Tu jenis orang tak percaya pada rezeki Allah Ta'ala. Sebab tu, tuan-tuan, rezeki ni milik Allah. Allah kata, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kurniakan kepadanya rezeki daripada punca yang dia tak terfikir pun. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah, cukup Allah baginya. Tuan-tuan, jadi anak-anak kita ni penting sangat. Daripada kecil sampailah besok dia akan besar. InsyaAllah agama ini menyelamatkan dia di dunia dan hari akhirat. Saya tak kata salah mengaji akademik, mengajilah, belajarlah akademik, tapi agama jangan diabaikan. Mana-mana pun agama jangan diabaikan. Sebab apa? Besok di padang mahsyar, tak payah pergi padang mahsyar, lubang kubur tu, tuan-tuan, 4 soalan. Man rabbuka wa ma dinuka man hadzal rajul kaifa arafta hadzal rajul. Ini 4 soalan. Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Siapa lelaki ini? Ditunjukkan sekeping gambar. Siapa lelaki ini? Man hadzal rajul. Kita kalau kita reti masa atas dunia, kita faham, kita kenal, kita kata hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah. Soalan keempat, wa kaifa arafta hadzal rajul? Kau kenal mana dia Rasulullah? Kau tahu mana dia? Kita kata araftuhu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Aku kenal dia melalui Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Aku kenal dia ni. Habis. Tu je soalan. Dia tak ada soalan matematik tambahan, tuan-tuan, dalam kubur. 2 campur Q campur Z. Tak ada. Soalan tu bid'ah, tuan-tuan. Tak ada. Dia tak ada soalan geografi. Di manakah, dia tak ada malaikat tanya, di manakah terletaknya negara Brazil? 2 saat daripada sekarang. Tak ada soalan tu. Tapi bukan saya, ini saya nak kata di hari akhirat besok, di dalam alam al-barzakh. Sebab tu dalam Fatihah kata apa? Maliki yaumiddin. Allah ni raja pada hari agama. Di hari akhirat besok, semua soalan di hari akhirat berkaitan dengan agama. Kalau kau jaga agama betul-betul atas dunia, insya-Allah kau boleh jawab di hari akhirat besok. Tapi kalau kau buat main agama, jangan harap kau nak lepas di padang mahsyar besok.
maka penting sangat ada di antara anak-anak kita ni, ataupun kalau boleh semua anak-anak kita belajar agama, supaya dia termasuk di kalangan golongan yang mendapat naungan arash di padang mahsyar besok. Wa rajulun aw syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang dibesarkan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajidi, seorang lelaki yang hatinya sentiasa teringat-ingat ke masjid. Ini pun nikmat paling besar dalam hidup kita, tuan-tuan. Ya, nikmat paling besar bila kita ni bekerja macam orang lain, cari rezeki macam orang lain, ada keluarga macam orang lain, ada harta macam orang lain, tetapi Allah Ta'ala bagi pada kita hati yang sentiasa teringat ke masjid. Bila nak zuhur ni kan, bila dengar orang azan, seronok je hati nak pergi sembahyang jemaah. Lepas tu lepas zuhur pula tunggu bilalah nak asar ni. Bila dengar orang azan, seronok pergi sembahyang asar berjemaah. Lepas asar, bilalah nak maghrib ni, seronok pergi sembahyang maghrib berjemaah. Lepas tu ada pula kuliah maghrib, dapat ilmu. Lepas tu sembahyang isyak berjemaah. Besok lepas habis sembahyang isyak pula fikir, ya Allah, besok nak sembahyang subuh berjemaah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita doa pada Allah supaya Allah beri kekuatan kepada kita untuk beribadat kepadanya. Beruntung orang macam ni, tuan-tuan. Ya, sebab kita ni semua dengar azan belaka. Semua dengar belaka azan. Rumah kadang depan surau, depan masjid. Tapi berapa ramai orang yang ketika dengar azan, dia serabut. Azan lagi? Eleh, aku rasa baru je azan tadi. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Di dekat Selangor, tempat saya duduk dulu, ada satu tempat, hamba Allah ni rumah di depan surau. Bila azan dia serabut kepala. Dia bukan orang Cina, orang Melayu. Ini panggil Melayu goblok ni, tuan-tuan. Dia kata, apa azan-azan ni dulu masa aku beli rumah, depan aku mana ada surau. Masa dia beli rumah dulu, dia kata depan ni kosong, aku nak tengok pemandangan luas. Tiba-tiba bila orang dah ramai pindah kat situ, ya, developer bagi tanah buat surau. Dia pun serabut, dia jual rumah dia, dia pindah. Ada orang macam ni. Orang macam ni, tuan-tuan, kalau mati besok, jangan sembayangkan jenazah dia dekat surau. Kan, biarkan dia seorang aja mati, dia mandi sendiri, dia kapal sendiri, dia gali kubur dia sendiri, dia golek dalam kubur sendiri. Cakap banyak engkau. Ini kadang-kadang ada pesen manusia tak sedar diri, tuan-tuan. Dia na'udzubillah min zalik. Jadi kita ni bila Allah bagi hati kita terkenang ke surau, terkenang ke masjid, nikmat paling besar, tuan-tuan. Nikmat paling besar. Sebab tu macam saya katakan tadi, ada orang seronok kan, tunggu waktu sembahyang ni. Ada orang, asal dah, aku rasa baru je zuhur tadi. Nampak sangat kau ni sembahyang di masa-masa kecederaan, masa minit-minit tambahan. Nak habis zuhur baru terhegih-hegih nak sembahyang. Lepas asar, maghrib dah. Aku baru. Dia macam tu. Ada orang macam tu, na'udzubillah min zalik. Minta Allah jauhkan kita ni daripada penyakit macam tu, ya. Itu yang golongan yang ketiga, hatinya tergantung di masjid. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang lelaki ataupun dua orang perempuan, sebut lelaki perempuan pun termasuk sekali. Dua orang lelaki tahabba fillah, yang berkawan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, bertemu kerana Allah. Wa tafarraqa alaihi, berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu, tuan-tuan, benda berkawan ni nampak benda kecil je. Berkawan ini, tuan-tuan, boleh menyebabkan kita masuk syurga. Dan silap gaya dengan sebab berkawan juga kita boleh masuk ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu dalam memilih kawan, benda yang amat penting. Nabi kata, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Nabi kata, kalau kita nak kenal seseorang itu, kita tengok siapa kawan dia. Macam tuan-tuan ni semua, jazakumullah, kalau macam tuan-tuan ni semua berkawan dengan orang masjid, kenal lah, dia buka masjid, dia buka surau, dia buka baik-baik belaka kan. Sebab kawan kita kawan orang masjid. Tapi ada orang kita kenal, dia buka apa ni? Dia buka karaoke, dia panggil. Kalau ada karaoke, wajibul hunnah mesti ada muka dia.
Istiqamah muka dia tu tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Kan? Kadang-kadang ada muka kedai mamak, tapi sini tak nampak kedai mamak Bintulu. Tak ada mamak sini. Oh, bagus sungguh orang Bintulu ni. Ya. Tapi kalau kat belah Selangor punya berlambak kedai mamak. Kan ada kadang-kadang ada geng, bukan geng mamak tau. Geng mamak tu satu lagi, yang perompak penyambung tu. Ni geng kedai mamak. Dia mesti, dia ada waktu dia duduk lama. Aku pun tak tahu, mungkin dia pernah belajar dalam fiqh, ada bab iktikaf di kedai mamak tuan-tuan. Jadi niat dia, nawaitul iktikaf fi kedai mamak rakaataini li roti canai makmuman li mamak. Ambil kau. Ya, dia lepak kedai mamak, dia siap boleh main carom, dia main dam berjam-berjam. Nauzubillah min zalik. Habis masa kita tuan-tuan. Jadi kita ni bab berkawan pun penting. Sebab ada orang ialah macam kita, insya-Allah ya, sampai kita ni harap-harap sampai kita mati macam inilah keadaan kita, insya-Allah. Amin. Jangan Allah Ta'ala tarik nikmat ke masjid ni. Nikmat ke masjid ni tuan-tuan, nikmat besar. Sebab ada orang kadang-kadang dah pencen, dah tak ada kerja apa, masih tak pergi masjid lagi, Syekh. Duduk lepak kat rumah. Kan, lepak, main golf. Aku tak kata main golf tu salah, kan, tapi nak kata kita ni kan nak mati, takkan tak prepare, kan? Sebab tu ada riwayat mengatakan, man balagha 40 sanatan wa lam tazid hasanatuhu min sayiatihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Riwayat tu sebut, barang siapa yang dah sampai umur 40 tahun, 40 tahun, ada riwayat kata 60 tahun, 40 tahun, saya tahun depan 40 tahun. Walam tazid hasanatuhu min sayiatihi, tetapi amalan kebaikan dia tak pernah bertambah. Semakin jahat tak berubah perangai dia. Daripada muda karaoke, tua pun karaoke, gigi tak ada pun karaoke juga, terhegeh-hegeh. Ya, itu saya pergi satu kenduri kahwin tuan-tuan. Kita ni nak makan lah kan, lepas tu dia belasah karaoke depan aku. Yang karaoke tu pula orang tua, gigi dah tak ada, Jawa pula tu. Dia nyanyi, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang Allah. Aku nak muntah dengan tuan-tuan. Tak lalu aku makan, aku nak baling pinggan kat muka orang tu ni rasanya. Ya, udah lah tu. Ni tak berubah. Na'udzubillah min zalik. Tak nak cari kawan-kawan yang saleh, akhirnya rosak macam tu lah. Ya, sebab tu penting kita berkawan kerana Allah ni, penting sangat. Dengan sebab berkawan kerana Allah ni, Allah beri kita naungan arash di padang besok, di padang mahsyar besok, insya-Allah. Sebab ada orang kawan kerana dunia, kita baik dengan dia sebab dia orang kaya. Ni kalau aku baik dengan dia, manalah tahu dapat projek masyhur kan, dapat tender, dapat apa. Ini pun tak betul juga. Berkawan dengan sebab harta, na'udzubillah min zalik. Ataupun kita berkawan dengan dia ni pasal dia ni ada adik perempuan yang cun, yang lawa. Manalah tahu dapat ke aku, contoh kan, ni semua mengarut belaka, tak betul belaka. Kita berkawan dengan orang kerana Allah, kita tegur dia kerana Allah, kita sayang dia kerana Allah. Ni golongan yang keberapa? Keempat. Warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Golongan yang kelima, Nabi kata, warajulun da'athu mura'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Yang kelima, seorang pemuda, seorang lelaki yang digoda oleh perempuan. Nabi sebut sifat perempuan ini, da'athu mura'atun zatu mansibin wa jamalin. Dia perempuan ni ada dua benda tuan-tuan. Yang pertama, perempuan ni ada pangkat, ada harta. Wa jamalin, dan ada kecantikan. Dia goda kita. Kenapa Nabi sebut dua benda ni? Kenapa Nabi tak kata rajulun da'adhum ra'atun, seorang lelaki yang digoda oleh perempuan? Tetapi Nabi sebut perempuan ni ada harta dan cantik. Kenapa? Sebab tuan-tuan, yang pertama, kita ni boleh ditarik dengan harta. Contohlah, na'udzubillah min zalik, orang perempuan ni goda kita, dia duit banyak. Marilah kak I kaya tau. I ni janda tapi kaya. Kan, kita pun pening kepala. Contohlah, you jangan takutlah, line clear, dia kata, I harta banyak, penguat kuasa semua I boleh bayar. Ya, jabatan agama pun I bayar belaka. Yang bahagian tangkap basah pun you jangan takut, I dah bayar belaka. Dia ada harta, dia boleh tutup kes.
Kalau masuk dalam mahkamah, I bayar semua, you don't worry, be happy, you know. Ni yang pertama Nabi sebut ada harta. Sebab harta ni memudahkan buat kerja maksiat. Na'udzubillah min zalik. Yang kedua Nabi kata wajamalin, lawa, cantik. Kalau harta ada tapi muka hancur, tobat kau tak pergi, kan? Jomlah, marilah tengok muka mak kau, muka macam planet Marikh, kau tahu tak? Langsung tak lawa, berketul-ketul muka, berjerawat, berselirat, kan? Ni apa? Muntah darah lah kau tengok, berkedut. Memang tak lawa lah, walaupun harta banyak, tak steam, okey kata. Tapi kalau dia ada dua, harta dan lawa, Allah, kan? Marilah digoda. Lepas tu lawa pula, tengah-tengah digoda, kita kata inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Selamat kau besok di padang mahsyar. Tapi tuan-tuan, kita jangan beranganlah diuji. Jangan kata, ya Allah, aku boleh tahan insya-Allah. Kau jangan cakap lah, kan? Kau tak kena. Kalau kau kena, na'udzubillah, ya Allah. Ya, setan ni tuan-tuan pengalamannya cukup luas. Dia hidup beribu tahun, berjuta tahun. Dia dah janji di hadapan Allah, la ughwiyannahum, aku akan sesatkan anak Adam. Dia janji dah macam tu. Maka teringat kita dalam hadis yang lain, Nabi cerita kisah 3 orang pemuda yang tersesat dalam satu gua, dan pintu gua ni tertutup, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan pernah dengar hadis ni, kan. Jadi saya nak sebut, dalam ramai-ramai 3 orang ni, tiga-tiga berdoa. Dia tolak pintu gua tu, tak boleh, batu tu amat berat. Lalu pemuda yang pertama kata, ya Allah, aku masa atas dunia aku jaga mak bapak aku. Saya regaskan cerita ni. Ya Allah, kalau perbuatan aku menghormati mak bapak aku ni kau terima, maka tolonglah kami keluar daripada gua ni. Lepas dia doa, tuan-tuan, batu yang berat ni bergerak. Bergerak. Bergeraklah. Boleh keluar tak? Tak boleh keluar. Tak muat lagi. Tinggal lagi 2 orang pemuda. Yang kedua kata, ya Allah, aku masa hidup dulu aku ada seorang pekerja. Dia bekerja dengan aku, tapi lepas bekerja aku nak bayar gaji dia, tak ada. Lalu aku ambil duit gaji tu, aku beli kambing, kan? Tiba-tiba kambing ni jadi apa kata, cepat membiak. Banyak kambing. Lepas tu aku beli lembu, beli unta. Sampailah unta, lembu, kambing ni, tuan-tuan, penuh satu padang. Satu hari setelah beberapa tahun, datang lelaki ni minta gaji dia. Tuan, saya pernah bekerja dengan tuan lebih kurang 10 tahun yang lampau. Tuan tu pun dah lupa. Tengok muka mamak ni, macam lupa-lupa ingat. Betul-betul muka kau. Mana gaji saya 10 tahun yang lampau? Alah, 10 tahun yang lampau berapa sangat gaji dia? Contohlah RM20 Lalu tuan ni kata, ni kau nampak tak? Binatang ternak seluas padang bola, inilah kau punya. Terperanjat beruk orang tu. Biar betul. Kau janganlah kata macam ni kat aku nak gaji aku. Tak, ni gaji kau. Daripada aku beli ayam seekor, ayam tu bertelur, lepas tu aku jual ayam, beli kambing, lembu. Lelaki ni punya seronok, dia ambil belaka. Seekor pun dia tak tinggal, tuan-tuan. Orang tinggal lah seekor buat kenang-kenangan, kan. Dia rembat belaka. Ya Allah, kalau amalan ni baik, ya Allah, tolonglah kami keluar daripada gua ni. Terbuka sikit batu tu, tuan-tuan, tapi tak boleh lepas. Sampai yang ketiga kata, ya Allah, aku ni ada seorang sepupu perempuan yang amat cantik, dan aku memang tergila-gila kat dia. Satu hari tadi Allah, kampung aku kena kemarau panjang. Ya, orang nak cari, tak ada makanan. Tiba-tiba sepupu aku ni datang rumah aku. Bang, minta tolong bang, rumah kita tak ada makanan. Aku boleh tengok sepupu aku datang, lemak, terbaik lah, kan? Bagaikan orang mengantuk diturunkan bantal. Ini peluang rezeki, dia kata. Lalu dia kata dekat sepupu perempuan dia, boleh aku bantu kau dengan syarat ajak buat maksiat lah, ajak berzina. Lalu perempuan ni dah panik. Zina pun zina lah, janji dapat duit, kan? Lalu lelaki ni pun dalam riwayat sebut, tuan-tuan, yang pernah saya baca, dah dibaringkan perempuan tu, tuan-tuan, dan lelaki dah duduk atas dia seperti suami duduk atas isteri, cuma tak projek je lagi. Hampir macam tu. Tiba-tiba perempuan ni kata apa? Ittaqillaha wa la tafudal khatama illa bihaqqih. Tiba-tiba sepupu dia kata apa? Takutlah engkau kepada Allah,
Dan jangan kau buat perkara ini kecuali dengan haknya. Maknanya kau berkahwin dengan aku, kalau kau nak buat kau buatlah, tapi kita tak kahwin lagi, jangan kau buat. Bila sepupu dia sebut ittaqillah, tuan-tuan, melompat lelaki ni lari keluar pada rumah, takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu lelaki ni kata, ya Allah, jikalau aku buat ini kerana engkau, ya Allah, lepaskanlah kami daripada gua batu ni, dan tiga-tiga ni boleh keluar. Yang ini antara pemuda yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, tuan-tuan, ceramah sedap sangat, tapi jangan Allah uji dengan perempuan, ya. Sebab Nabi kata, ittaqud dunya wattaqu ma'ahan nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Nabi kata, takutilah kamu dunia dan takutilah bersama dengan dunia, harta benda ni, orang perempuan, sebab fitnah yang Allah turunkan kepada Bani Israel bermula dengan orang perempuan. Golongan yang ke-6 ialah golongan yang Nabi kata, wa rajulun anfaqa biyaminihi, seorang lelaki yang menginfakkan harta dengan tangan kanannya, tangan kiri tak tahu berapa banyak tangan kanan bagi. Ini simbolik orang yang bersedekah tetapi tak ada orang tahu dia sedekah. Sedekah ni, tuan-tuan, benda payah kita nak sorok. Kalau sedekah RM1, sorok belaka RM1. Takut kedekut gila haji ni, RM1 dia bagi, ting, jatuh 50 sen. Aduh, siap bunyi lagi 50 sen kau kedekut lah orang tu ni kan. Tapi kalau bagi RM1,000, RM10,000, oh bubuh, saya nak bagi cek RM10,000, boleh panggil wartawan. Nak bubuh replika cek tu, RM10,000, tadadeng. Siapa yang bagi? Sebut nama. datoksri.com.my, sebut nama. Ini semua tak ikhlas belaka, mengarut belaka, tuan-tuan, ya. Sebab tu sedekah yang paling baik, sedekah sir, yang tidak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi, tuan-tuan, antara kita nak tolak bala bencana ni, kena banyak bersedekah. Kena banyak bersedekah, ya. Allah kata, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau takkan dapat kebaikan sehingga kau sedekah sebahagian benda yang paling kau sayang. Kita nak bagi ni benda kita sayang. RM1 tu kita sayang ke, tuan-tuan? RM1. Mana ada orang sayang RM1? Belah lah kau, kan? Tapi kalau RM10 tu agak sayang lah juga. RM50 lagilah sayang. RM100 teramatlah sayang. Yang tu kalau kau bagi, besar pahala. Ya, untuk makluman tuan-tuan, saya mewakili NGO Muslim Care. Ya, kami buat kerja-kerja amal, antara yang sejak 3 tahun sampai sekarang kami buat menghantar bantuan untuk umat Islam di Syria yang Allah uji dengan peperangan, dan sekarang mereka berada dalam musim sejuk. Makanan tak ada, selimut tak ada, amat sejuk. Saya duduk dekat hotel pun air condition pun sejuk. Ini kan pula dekat tengah-tengah padang pasir, lagilah sejuk, tuan-tuan, ya. Jadi saya nak cerita sikit lah. Masa saya buat collection kutip derma ni, Allah Ta'ala jumpakan kita dengan hamba-hamba Allah yang amat, ialah dermawan, kita kata, ya. Ada seorang kakak ni, bila saya kata kita orang nak buat kilang roti dekat Syria, dia dengar je kita kata nak buat kilang roti, dia panggil, ustaz, saya nak bagi sikit, dia kata. Okey lah kak. Dia pun tulis dekat cek RM30,000. Terperajat beruk aku, tuan-tuan. RM30,000 sikit je. Kata apa, ada seorang hamba Allah ni, dia datuk lah, dia korporat. Ada seorang ulama Syria datang ceramah untuk kutipan derma ni. Dia semangat. Dia kata, ustaz, saya nak bagi ni, tapi dengan satu syarat, ustaz kena bawa syekh datang rumah saya, nak ambil berkat syekh ni. Okey lah, dia kata. Datuk nak pergi berapa? RM50,000. Alright, RM50,000 aku bawa. Kalau kurang aku tak bawa, kan. Dia pun nak bagi RM50,000. Bila syekh ni, tuan-tuan, dia pergi dekat rumah datuk ni. Rumah datuk ni besar, macam istana. Syekh tengok aja rumah ni, tengok. Lepas tu syekh tu cakap, dia cakap dekat ana, suruh ana terjemah dekat datuk ni. Dia kata, inna hadzal qasr allazi banahu hadza rajul la yusawi inda Allahi syai'un. Dia kata, aku nak terjemah pun malu aku tu. Pasal syekh ni, dia bukan puji, dia kutuk. Orang tua ni, datuk ni nak bagi duit ni, aku nak terjemah ke tidak? Sudah aku cakap. Ni silap-silap terjemah ni kan, dia tarik balik derma tu kan. Dia kata, cakap dekat ni, cakap istana yang dia bina ni, yang lawa-lawa ni,
tidak ada langsung nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lubang kubur itu lebih afdal daripada rumah ni. Alamak. Aku kata Datuk nak bagi duit. Ni kan aku terjemah kutuk dia, silap-silap gaya dia tarik balik peruntukan dia sekarang. Tapi amanah kan. Aku pun terjemah juga kata-kata dia, Datuk, Syekh kata rumah Datuk ni. Macam tu lah aku terjemah. Tapi tuan-tuan nak cerita ya, lepas kena kutuk tu, Datuk tu panggil, Ustaz, ada tambah lagi 50,000, 100,000 tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu berkat ulama yang amanah. Dia bukan mengampu. Kita mengampu. Terima kasih lah banyak-banyak Datuk. Datuk lah paling handsome dalam muka bumi ini. Sudahlah. Ni ulama yang hebat tuan-tuan. Digandakan lagi dapat 100,000. Kau tengok. Jadi tuan-tuan, orang yang infak ni Allah gandakan pahalanya yang amat besar. Ya, man jahaza ghazian faqad ghaza. Nabi kata sesiapa yang memberikan kelengkapan kepada orang yang berjuang berjihad, pahalanya seperti dia sendiri pergi perang, walaupun kita tak pergi perang tuan-tuan ya. Jadi infak ni amat penting. Jadi kalau tuan-tuan nak infak untuk umat Islam di Syria, tuan-tuan boleh masuk dekat Facebook saya lah, Ustaz Nazmi Karim Original. Di situ ada nombor akaun Muslim Care ya. InsyaAllah kami akan hantar pada musim sejuk ni. Kemudian yang akhir sekali Nabi sebut, warajulun zakarallaha khalian fafadat ainahu, seorang lelaki ataupun seorang perempuan yang bangkit qiyamul lail pada waktu malam, mengenangkan dosa silam yang dilakukan tengah-tengah dia beribadat, terkenangkan dosanya, fafadat ainahu, mengalir air mata, menangis. Air mata ni kalau menangis mengalir tuan-tuan kerana takutkan Allah, insya-Allah mendapat naungan Arash. Sebab kita nak nangis kerana Allah ni payah tuan-tuan. Yang kita menangis kalau contohlah, kalau bapa ni payah nak nangis, yang mudahnya mak kan, anak aku SPM lingkup. Kenapa lah anak aku jadi macam ni? Sedih SPM lingkup. Padahal SPM aku dah cakap dah tadi, lembu tak ada SPM boleh hidup kan. Yang kau takut apa pasal? Sepatutnya kita takut SPM di hari akhirat, sijil padang mahsyar. Tu mesti kau takut. Kalau sijil pelajaran Malaysia tak ada benda Syekh. Berapa ramai orang tak ada kerja. Tu bila saya cakap macam ni tuan-tuan, masa macam saya katakan tadi kan, orang yang kata saya dulu masa saya kecil-kecil, kau besok nak makan apa? Sekarang aku makanan berlambak tuan-tuan kan. Saya SPM pun tak ada. Tuan-tuan semua, orang yang menangis kerana Allah ni, ainani la tamusuhuman nar, dua mata takkan disentuh api neraka. Mata yang pertama yang nangis kerana takutkan Allah, yang kedua mata yang menjaga sempadan negara umat Islam, ribatun yang menjaga sempadan negara umat Islam, mujahidin yang menjaga malam. Dua mata ni tuan-tuan tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang kita ni nangis-nangis juga, nangis pasal fras kan, bertunang putus kan, ataupun awek kena ambil dekat orang lain. Awek lama bercinta dengan awek ni, sekali datang mamat Lombok bawa lari ke Lombok. Aduh kan, apalah kelas sangat Lombok tu, sedap lagi belacan Bintulu kan, sedih nangis. Ni poyo belaka lah tuan-tuan, buang masa je nangis macam tu. Jadi gitulah lebih kurang yang kita dapat share pada pagi ini. 7 golongan yang mendapat naungan Arash ketika manusia kelang kabut mencari naungan. Inilah 7 golongan yang Allah berikan di padang mahsyar. Semoga tuan-tuan harap-harap kita dapatlah salah satu daripada 7 golongan ini, insya-Allah. Amin. Kalau tidak, tak boleh pun cubalah dapat yang melekat dekat masjid pun seronok sangat. Ataupun kita cari kawan, aku berkawan dengan kau kerana Allah, semoga kita dapat naungan Arash di padang mahsyar besok. Untung kita tuan-tuan. Ataupun bersedekah kan, benda-benda macam ni perlu ada sebagai persediaan kita di padang mahsyar. Takut-takut amalan-amalan kita banyak, tapi yang ni ditolak, ni ditolak, tiba-tiba ada satu amalan yang Allah pandang dengan pandangan rahmat, lalu Allah selamatkan kita di padang mahsyar, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu untuk pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah berkatkan kehidupan kita dan Allah Ta'ala memberikan keberkatan Brunei itu masuk ke dalam negeri Sarawak, insya-Allah. Amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.